Hai, di dalam video ini saya akan menerangkan dan memberi sedikit sebanyak pendapat berkaitan gelagat organisasi dalam konteks tekanan dan motivasi. Sebelum menyentuh tentang tekanan dan motivasi, perlu difahami dulu apa itu gelagat organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, gelagat organisasi didefinisikan sebagai satu bidang kajian yang menyelidik impak gelagat yang dihasilkan oleh individu, kumpulan, dan struktur di dalam organisasi bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tertentu bagi menjamin kemajuan dan kecekapan sesebuah organisasi. Gelagat ini dari sudut bahasa bermaksud tingkah laku. Secara kefahaman umum, gelagat organisasi ini merupakan bidang kajian dan pengetahuan yang memahami tingkah laku individu, kumpulan, struktur, proses organisasi, faktor dan implikasi yang mempengaruhi. Dan daripada semua itu, akan dikenal pasti kaedah serta teknik yang memperbaikinya bagi tujuan membangunkan dan meningkatkan productivity organisasi secara keseluruhan dengan berterusan. Ini bermakna, bidang ini adalah khusus digunakan di alam pekerjaan. Tidak kiralah sama ada sebagai majikan, pengurus, ataupun pekerja. Sebagai menyeluruh, bagi saya gelagat organisasi ini sangat-sangat wajar untuk dipelajari, lagi-lagi kepada individu yang fokus dan bakal memasuki dalam bidang sumber manusia, pengurusan, konsultan, dan sebagainya. Setiap individu itu akan memasuki fasa dewasa dan akan ada satu masa kerja itu adalah satu keperluan dalam hidup mereka karena mereka juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen bagi meneruskan kelangsungan hidup. Oleh kerana itu, bidang ini memainkan peranan yang sangat besar kerana ia bersangkut paut dalam kehidupan manusia. Sebab kerja itu perlu, melainkan anak jutawan. Oke, kita ambil contoh di negara yang membangun, yaitu Jepun. Jepun merupakan salah satu negara yang mempunyai purata secara menyeluruh yang tinggi dalam bidang individu bekerja. Mereka sangat rajin dalam bekerja, committed dan disiplin, sehingga kan mereka jarang cuti. Kerana sesiapa yang mengambil cuti akan dianggap malas, sehingga kan rata-rata mereka akan rasa bersalah sekiranya mereka mengambil cuti. Selain itu, orang Jepun juga sanggup bekerja lebih masa tanpa dibayar. Tetapi mereka berbuat demikian bukan kerana sayang syarikat, tetapi kerana tekanan persekitaran. Dianggarkan 1/4 daripada rakyat Jepun bekerja lebih 80 jam. 80 jam itu adalah OT, tidak termasuk lagi dengan kerja waktu biasa yaitu 8 jam sehari. Sikap bekerja mereka yang terlalu kuat menimbulkan satu fenomena yang dipanggil sebagai karoshi. Karoshi ini bermaksud kematian di tempat kerja. Isu karoshi ini bukanlah satu perkara yang baru. Ia bermula daripada tahun 60-an dan 70-an. Tetapi kurang mendapat perhatian ketika itu, kerana kematian dianggap sebagai norma pada zaman tersebut. Statistik rasmi daripada 2010 hingga 2015, 368 individu telah membunuh diri yang berpunca daripada kes karoshi. Disebabkan budaya, akhirnya diri yang teraniaya. Jadi dengan adanya gelagat organisasi ini, kita dapat memahami dan mengenal pasti perkara-perkara yang berkaitan dengan isu alam pekerjaan secara total dan juga sebagai langkah pencegahan. Ianya juga akan memberi penambahbaikan, pembetulan dan macam-macam lagi kaedah, termasuk solusi bagi memberi sama untung, iaitu win-win situation antara organisasi para pekerja dan juga yang berkaitan. Ya, sangat membantu kerana di dalam bidang gelagat organisasi ini dapat banyak aspek dan penekanan yang dibahas juga diketengahkan. Contohnya seperti manusia yang bekerja di organisasi itu datang daripada kehidupan yang berbeza dan pengalaman yang berbeza. Disebabkan latar belakang dan pengalaman yang berbeza di dalam hidup mereka, ia akan menjadi pengaruh kepada gelagat itu dan di dalam pergerakan organisasi itu. Itu adalah konteks memahami asas berkaitan elemen dalam organisasi. Sebenarnya terdapat banyak lagi topik yang dipelajari melalui bidang gelagat organisasi ini. Dan tidak lupa juga motivasi pun ada di dalamnya dengan teori-teorinya sekali. Jadi, seperti yang sebelum ini saya terangkan, tidak kiralah sama ada kamu adalah seorang majikan, pengurus ataupun pekerja, bidang gelagat organisasi ini adalah sangat-sangat membantu dan wajar untuk dipelajari. Oke, di zaman yang membangun dan mencabar sekarang ni, rata-rata masyarakat kita di negara ini sering mengalami tekanan di tempat kerja. Malah tidak dinafikan juga, terdapat sebilangan perangai majikan menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada tekanan tersebut. Tekanan ini akan menghalang pekerja daripada terus bermotivasi melakukan pekerjaannya. Situasi seperti begini akan mengganggu kehidupan sehat pekerja, prestasinya, dan tidak lupa juga kesan kepada organisasi itu sendiri. Bagi saya boleh beri 3 motivasi yang majikan harus beri pada pekerjanya. Yang pertama, secara umumnya bersikap praktikal. Ia boleh jadi dengan memberi penghargaan, keutamaan, dan sebagainya kepada pekerja. Sebagai contoh,
Penghargaan ini boleh diekspresikan melalui penganugerahan, penghadiaan, dan sebagainya. Bentuk motivasi seperti ini mampu melahirkan rasa dihargai, diambil peduli, yang mana akan menaikkan semangat para pekerja dan juga memberi motivasi kepada mereka. Yang kedua adalah insentif. Insentif ini boleh jadi dalam pelbagai jenis, seperti secara umumnya berbentuk wang, belanja makan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktiviti luar daripada bekerja, seperti beriadah, barbecue, percutian, dan sebagainya. Kita ini adalah makhluk yang mempunyai kapasiti dan hat yang tersendiri. Jadi, sekali-sekala dengan adanya konsep getaway seperti keluar daripada kitaran suasana yang sibuk, mampu memberi kita perspektif motivasi yang baru. Oke, sebut tentang teori motivasi terbahagi kepada 7 jenis teori motivasi yang diaplikasikan dalam industri pekerjaan secara global, dan keberkesanan penggunaan teori motivasi ini bergantung kepada kesesuaian suasana organisasi itu. Yang pertama adalah teori keperluan hierarki dari Abraham Maslow. Yang kedua adalah teori ERG dari Clayton Alderfer. Yang ketiga adalah teori X and Y dari Douglas McGregor. Yang keempat, teori Z dari William Auchi. Yang kelima adalah teori pencapaian dari David McClellan dan John William Atkinson. Keenam adalah teori dua faktor Herzberg dari Frederick Herzberg. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah teori equity dari John Stacey Adams. Oke, ketujuh-tujuh ini saya tidak akan menghuraikan secara mendalam kerana saya akan memilih yang sesuai saja. Oke, kalau mengikut daripada industri di Malaysia, boleh dikatakan ketujuh-tujuh teori motivasi ini relevan untuk diaplikasikan. Memandangkan setiap organisasi ini tidak sama dan berbeza-beza. Walau bagaimanapun, terdapat satu teori motivasi yang wajib diamalkan di mana-mana organisasi bagi pendapat saya, yaitu teori keperluan hierarki Abraham Maslow. Inilah gambaran ringkas teori keperluan hierarki dari Abraham Maslow yang telah saya tunjukkan sebelum ini. Abraham Maslow kemukakan teori ini pada tahun 1943 setelah dia mendalami dan mempelajari individu-individu yang dipanggil sebagai manusia contoh ataupun tokoh seperti Albert Einstein, Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, dan sebagainya. Teori ini diperkenalkan dalam bentuk piramid, yang mana piramid ini terkandung dengan keperluan bagi setiap individu. Piramid ini menggunakan konsep naik ke tahap seterusnya setelah kita memenuhi keperluan di tahap sebelumnya. Ingat, kata kunci dalam teori ini adalah keperluan. Di tahap yang pertama, fisiologi, yaitu fisiologi keperluan badan. Ini adalah keperluan untuk kita bernafas, minum, makan, tidur, dan sebagainya. Di tangan saya ada botol berisikan air. Saya boleh saja pilih untuk tidak minum air ni. Tapi, beri dalam beberapa jam, saya akan mula rasa kehausan. Akhirnya, saya perlu juga minum air ni. Kerana, sekiranya saya tidak minum air ni, saya akan jatuh sakit. Dan, dari tindakan itu, saya telah memenuhi keperluan fisiologi badan saya. Keperluan. Sebaik saja kita dapat menyempurnakan keperluan kita ini, seperti minum, makan, tidur, dan sebagainya, kita akan bermotivasi untuk ke tahap yang seterusnya, yaitu tahap kedua, keselamatan. Di sini, kita akan berusaha membina sumber dan mencari tempat perlindungan bagi melindungi diri kita daripada bahaya. Sebagai contoh, melalui tindakan kita bekerja untuk mencari duit, bagi memastikan kita dapat membayar bil dan kekal mendiami di tempat tinggal kita dengan selamat. Setelah kita rasa berpuas hati dan rasa selamat, kita akan fokus lagi untuk ke tahap yang seterusnya. Pada tahap ketiga adalah sosial. Di sini pula kita mencari sayang, cinta, kepunyaan, dan sebagainya. Seperti kita ingin berada dekat dengan keluarga, rakan-rakan, tergolong dalam komuniti, masyarakat, dan menjalinkan hubungan. Pada tahap keempat pula adalah ego, yaitu penghormatan diri. Seperti kita mencari penghargaan diri, keyakinan diri, ataupun rasa hormat daripada keluarga, rakan, ataupun pasangan. Setiap daripada kita ni perlukan sesuatu pencapaian dalam kehidupan kita, because we just want to be someone in our lives. Sekiranya kita mempunyai wang yang banyak, kita membeli iPhone ataupun face mask yang harga Yahudi. Sekiranya kita mempunyai kepintaran, maka boleh dicurahkan melalui penulisan, penciptaan, inovasi, dan sebagainya. Sekiranya kita mempunyai bakat ataupun kebolehan, kita boleh sejak bersukan, dan sebagainya. Motivasi di tahap keempat ni menjadikan kita dalam fasa yang berdaya saing. Setelah kita memenuhi keperluan bernafas, makan, dan tidur yang cukup, dan kita merasa selamat dalam kehidupan kita. Selepas itu, kita tergolong dalam masyarakat ataupun mempunyai pasangan.
dan terasa diri ini adalah istimewa. Barulah kita mencapai ke tahap 5, yaitu hasrat diri. Di tahap yang ke atas ni lebih santai, menjadi kreatif, menerima apa adanya, berjasa atau melakukan apa saja yang kita maukan. Tidak ada tekanan lagi, boleh dikatakan ia bersikap kerohanian ataupun spiritual, kerana kita mula mengenali dan menyelami diri kita siapa. Itulah asas teori piramid ini. Okey, apa kaitan dengan gelagat organisasi? Sebagai contoh, sekiranya anda adalah seorang pemimpin dan ingin menggunakan teori ini, pertama, pastikan semua orang makan dengan baik. Kemudian, buat mereka rasa selamat. Dan seterusnya, bantu mereka tergolong di dalam kumpulan di organisasi itu. Sebaik saja keperluan itu dipenuhi dan mereka mula merasai diri itu istimewa, mereka akan bersedia untuk menjadi lebih cemerlang dari segi kerja, prestasi, dan hasil. Yeah, boy. Walau apapun, peredaran hidup kita sebagai manusia meliputi dan memberi kesan kepada segalanya. Dan sebagian daripadanya adalah gelagat organisasi di alam pekerjaan. Terima kasih kerana kekal ke penghujung video ini walaupun panjang. Moga perkongsian ini membantu, bermanfaat dan saya Zahrin Zaili. Bye.